Selamat sejahtera pelajar-pelajar cikgu sekalian. Hari ini kita akan menyentuh kepada bab terakhir dalam bab 4, iaitu bab 4.3 yang bertajuk Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia. Baiklah kelas, untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, tamadun awal dunia antaranya yang wujud di dunia kita ialah Mesir Purba, Mesopotamia, tamadun Indus dan tamadun Huanghe. Keempat-empat tamadun awal ini lahir di lembah sungai. Sebagai contohnya, Mesir Purba terbentuk di Sungai Nil, tamadun Indus terbentuk di Sungai Indus, dan tamadun Huanghe bermula di Sungai Huanghe. That means all of these tamadun have started at river, nearby river, because everyone should know that at the river we can find a lot of food supply. Baiklah kelas, seterusnya kita akan mengenal pasti 9 ciri tamadun awal dunia. Ciri yang pertama ialah berkenaan dengan pertanian dan perdagangan. Pertanian is agriculture. Perdagangan melibatkan aktiviti jual beli. Ciri yang kedua ialah sistem pemerintahan. Ciri yang ketiga, pembentukan bandar. Keempat, pengkhususan pekerjaan. Khusus mean focus. Teknologi. Ciri seterusnya, organisasi sosial. Sistem sosial. Ciri seterusnya, agama dan kepercayaan. Agama is religious. Kepercayaan means belief. Seterusnya, ciri yang kedua akhir ialah tulisan dan penyimpanan rekod. Ciri yang terakhir ialah kesenian dan kesusastraan. Baiklah kelas, seterusnya kita akan melihat dengan lebih lanjut ciri tamadun awal dunia yang pertama, iaitu pertanian dan perdagangan. Untuk menjalankan aktiviti perdagangan dan pertanian, berbagai peralatan telah dicipta, antaranya kincir angin, or in English, we call it wind turbine. So this is what wind turbines look like. Selain itu, wujudnya pembinaan saliran dan terrace. So this is what terrace looks like. And usually you can see it in the highland, or dalam bahasa Melayu, tanah tinggi. Penciptaan ini sangat penting untuk menggalakkan pertanian. Okay. Perkembangan pertanian membawa kepada perdagangan. So it's a process. When there is pertanian, after that, perdagangan will come along. Perdagangan maksudnya trading ataupun aktiviti jual beli. So ini adalah contoh gambar aktiviti jual beli. Ciri yang kedua pula ialah sistem pemerintahan. Dalam tamadun awal dunia yang awal, kita akan dapat lihat terbentuknya kerajaan. Ya, kita highlight perkataan pembentukan kerajaan. Di mana kerajaan sangat penting untuk menguruskan pemerintahan di sesebuah kota. Selain itu, kita akan dapat melihat bahawa peranan means tugas, role, pendeta, di mana peranan ini diambil alih oleh raja, which means their role has been taken over by the kings. Seterusnya, di dalam sistem pemerintahan terbentuknya undang-undang
undang-undang. Law. So, undang-undang ini sangat penting bagi melicinkan urusan pentadbiran khususnya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat ciri yang ketiga iaitu pembentukan bandar. Pembentukan bandar berlaku apabila masyarakat mula memilih untuk tinggal di sesebuah kawasan secara kekal, or we can say pertempatan kekal. Apabila pertempatan kekal berlaku, maka ia akan membawa kepada terbentuknya bandar-bandar. Seterusnya, bandar-bandar tersebut akan berkembang menjadi institusi sosial dan juga institusi ekonomi yang menjadi asas or sebab kepada kelahiran tamadun awal dunia. Contohnya, Kota Ur, the city of Uruk, Kota Memphis, Mohenjo-daro dan juga Kota Anyang yang kita boleh lihat di negara China. Ciri yang keempat pula iaitu organisasi sosial or social classes. In the picture we can see that there is more than 4 layers. Terdapat lebih daripada 4 lapisan masyarakat yang bermula daripada raja yang meletakkan dirinya di lapisan paling atas. Lapisan yang kedua melibatkan anggota tentera, golongan pendeta. Di lapisan yang ketiga melibatkan pedagang, artisan dan penjual. Di lapisan yang keempat melibatkan golongan petani dan pekerja-pekerja lain. Dan di lapisan yang paling akhir melibatkan golongan hamba. So, ini menunjukkan bahawa wujudnya kelas sosial yang dibahagikan berasaskan jenis pekerjaan mereka, status kekayaan mereka, dan juga pengaruh ataupun kuasa mereka. Seterusnya, ciri yang kelima ialah pengkhususan pekerjaan. Okay, khusus. Maksudnya, keutamaan. Bidang pekerjaan yang menjadi keutamaan. Fokus kepada satu pekerjaan saja. Which is based on skill or talent. Jumlah penduduk yang meningkat telah mewujudkan pekerjaan. Maksudnya, jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan wujudnya pengkhususan pekerjaan. So, we can see that more people will create more competition. So, masyarakat terpaksa memilih pekerjaan berdasarkan skill, berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan peluang. Contohnya, pengutip cukai, tax collector, engineer, jurutera, tentera, the army, soldiers, petani, farmer, pekerja pentadbiran yang menguruskan pengurusan kerajaan, artisan, saudagar dan juga pedagang. Ciri yang keenam pula ialah teknologi. Penciptaan teknologi seperti barangan, monumen. So this what monument look like. The arca, contohnya patung, itu ialah monumen. Dan hasil pertukangan. Contohnya pertukangan membuat meja, pertukangan membuat kerusi, perabot, rumah dan sebagainya. That is what we call by pertukangan. Yang kedua, teknologi yang melibatkan pembuatan logam, tembaga, gangsa dan juga besi, di mana berjaya menghasilkan baja.
So, bajak ini sangat penting untuk aktiviti pertanian. So, ini adalah apa yang kita panggil sebagai bajak. Bajak ini fungsinya untuk melembutkan tanah. So, this is what bajak traditionals look like, yang biasa digunakan oleh masyarakat tamadun awal. Contoh teknologi yang menjadi yang penting dahulu ialah roda. So, wheel. So, roda ini penting di mana ia boleh memudahkan perhubungan penduduk dan mampu membawa hasil pertanian dengan lebih cepat. Ciri yang ketujuh iaitu agama dan kepercayaan. Kita highlight agama, religious, dan kepercayaan, beliefs. Masyarakat zaman dahulu ataupun masyarakat tamadun awal dunia kebanyakannya mempercayai lebih daripada satu Tuhan. Mereka mempercayai banyak Tuhan. Contohnya Tuhan bulan, Tuhan ibu, sungai, dan juga Tuhan matahari. Terdapat juga institusi agama, di mana fungsi mereka adalah untuk menguruskan upacara keagamaan. Seterusnya, tempat ibadat melibatkan sesebuah tempat yang dibina sebagai tanda menghormati Tuhan. Okey, tempat ibadat maksudnya tempat masyarakat menjalankan aktiviti sembahyang, praying. Contohnya tokong. This is tokong. Okey, kelas. Ciri yang ke-8 iaitu tulisan dan penyimpanan rekod. Sistem tulisan lahir kira-kira 5,000 tahun dahulu, di mana dengan wujudnya tulisan, ia membezakan kehidupan zaman prasejarah di mana masyarakat pada zaman tersebut belum mengenal tulisan. Tulisan sangat penting untuk menyimpan rekod berkenaan dengan perkara penting tentang diri dan masyarakat untuk tetapan untuk pengetahuan generasi kini. Ciri yang ke-9 iaitu kesenian dan kesusasteraan. Kesenian dan kesusasteraan melibatkan gaya, style, dan teknik yang digunakan oleh artis. Artis ini tak semestinya individu yang pandai menyanyi, berlakon, tetapi artis juga melibatkan individu yang pandai melukis, yang pandai menghasilkan karya seni, di mana karya mereka menggambarkan, to show, to describe their budaya, tradition, culture, tamadun masing-masing. Sebagai contohnya, penciptaan patung, penghasilan lukisan dewa dan Tuhan, pahlawan, dan pemerintah. Contoh boleh dilihat di gambar ini. Selain itu, patung juga dicipta daripada tembaga, or in English we call it copper. So, ini adalah contoh patung yang dicipta daripada tembaga. Baiklah pelajar-pelajar, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Bagi memastikan pelajar-pelajar memahami topik pengajaran kita pada hari ini, cuba jawab 3 soalan struktur yang cikgu sudah sediakan. Sehingga bertemu lagi di topik yang seterusnya. Bye!